Kami dari Kumpulan 7 pada kali ini akan memberikan satu kritikan pada artikel yang bertajuk Pentaksiran Bilik Darjah dan Prestasi Murid di Sekolah Kebangsaan Cina di Hulu Langat, Selangor. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang anggota. Yang pertama sekali diri saya sendiri, iaitu Nurul Aini binti Mak Siddiq. Yang kedua, Nur Syafiqah Anis binti Zainal Abidin. Yang ketiga, Nur Hafizah binti Yaakob. Yang keempat, Wan Nur Rusna binti Wan Hussein. Yang kelima, Wan Nur Aida Nadia binti Wan Muhammad Nazri. Dan yang keenam, Wan Siti Kebadah binti Wan Ahmad Razi. Artikel yang kami pilih bertajuk Pentaksiran Bilik Darjah dan Prestasi Murid Sekolah Kebangsaan Cina di Hulu Langat, Selangor. Tahun diterbitkan artikel ini ialah pada tahun 2020. Penulis yang menerbitkan artikel ini ialah Tan Jayuh dan Husainah Banu Kenayatullah. Soalan pertama yang dikupas di dalam kritikan artikel ini ialah apakah idea-idea utama yang terkandung di dalam artikel ini dan apakah idea utama yang betul-betul menarik perhatian. Antara idea utama yang terkandung dalam artikel ini dan yang menarik perhatian ialah pertama, pelaksanaan PBD dalam kalangan guru yang mana purata bagi tahap pelaksanaan PBD guru adalah tinggi. Hal ini kerana guru mempunyai pandangan yang optimis tentang pelaksanaan PBD sendiri. Ini dibuktikan dengan teori pembelajaran tondik di mana guru-guru bukan sahaja menyediakan diri secara fizikal, mental dan emosi, malah mengukuhkan kemahiran pentaksiran masing-masing melalui praktik harian. Yang kedua, pelaksanaan PBD dalam kalangan guru dan prestasi murid, yang mana aktiviti-aktiviti yang berbentuk pentaksiran membantu meningkatkan kemahiran murid di samping membentuk kemenjadian murid. Hal ini kerana pentaksiran bukan sahaja memainkan peranan sebagai alat pengukuran tetapi juga sebagai alat untuk pembelajaran murid. Dan yang ketiga, berkaitan dengan tahap pelaksanaan PBD dan pengalaman mengajar guru, yang tidak terdapat perbezaan signifikan di antara guru yang kurang daripada 10 tahun mengajar dengan guru yang mempunyai lebih daripada 10 tahun mengajar dalam pelaksanaan PBD. Antara idea utama yang terkandung di dalam artikel ini juga ialah tahap pelaksanaan PBD guru sebelum, semasa dan selepas PDP, yang mana tahap pelaksanaan PBD guru sebelum PDP ialah guru akan memastikan kandungan instrumen pentaksiran selari dengan kandungan pembelajaran, iaitu guru sendiri akan merancang tugasan untuk mentaksir murid. Dan kemudian tahap pelaksanaan PBD guru semasa PDP, guru bertindak balas dengan kesilapan murid bagi tujuan penambahbaikan. Selain itu, guru akan membuat pemerhatian terhadap tingkah laku murid ketika proses pentaksiran. Dan akhir sekali, guru akan menjalankan aktiviti pentaksiran melebihi sekali terhadap murid. Manakala tahap pelaksanaan PBD guru selepas PDP pula, guru akan memasukkan prestasi murid dalam sistem pengurusan pentaksiran sekolah secara offline, iaitu secara sistematik, dan juga guru akan memaklumkan keputusan pentaksiran kepada murid. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Hafizah binti Yaakob akan meneruskan pembentangan dengan soalan nombor 2, iaitu adakah terdapat sebaran idea baharu di dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal? Berdasarkan artikel yang telah dibuat, terdapat 3 idea baharu yang telah diketengahkan. Yang kita boleh lihat yang pertama ialah hubungan yang signifikan di antara pentaksiran PDP guru dengan kemenjadian murid, di mana kita dapat lihat dari aspek kemenjadian akademik, kemenjadian co-curriculum dan kemenjadian sasiah diri murid yang berasaskan aktiviti-aktiviti yang berbentuk pentaksiran seperti ujian, kuis dan sebagainya. Ianya dapat membantu meningkatkan kemahiran murid tersebut. Okey, untuk idea yang seterusnya ialah maklum balas yang diberikan kepada murid-murid juga membantu guru untuk mengetahui kelemahan diri masing-masing agar dapat membuat penambahbaikan bagi meningkatkan pencapaian murid tersebut. Okey, yang terakhir ialah guru-guru perlu memastikan instrumen yang digunakan mencukupi kerana instrumen pentaksiran akan mengganggu proses pentaksiran sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Okey, untuk informasi yang boleh dipraktikkan, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih.
Okey, baiklah. Saya Wan Siti Kubaidah binti Wan Ahmad Razi akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan tentang informasi dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal. Okey, terlebih dahulu sebelum ini kawan saya telah menerangkan tentang idea baharu yang telah diujahkan di dalam artikel ini. Yang pertamanya adalah tentang kemenjadian murid melalui aktiviti-aktiviti yang berbentuk pentaksiran. Okey, daripada situ idea ini boleh dipraktikkan secara praktikal kerana ianya telah memberi kesan kepada murid-murid melalui pemerhatian dan penyimpanan informasi yang dilihat dalam minda lalu mempersembahkan tingkah laku tersebut. Okey, hal ini kerana tingkah laku kekal atau sikap yang dibentuk dalam diri individu dengan berlakunya perangan atau praktik yang berterusan. Okey, seterusnya idea yang diketengahkan di dalam artikel ini yang diberitahu oleh rakan saya. Yang keduanya adalah maklum balas yang diberikan kepada murid. Okey, daripada sini ianya boleh dipraktikkan secara praktikal kerananya maklum balas yang diberikan membolehkan murid itu menjalankan pembantulan dengan sendiri berdasarkan kerjasama yang erat antara murid, organisasi pendidikan, kurikulum pembelajaran serta penggunaan pentaksiran dan maklum balas yang sewajarnya. Okey, hal ini penting dalam menyokong pembelajaran lalu meningkatkan prestasi murid secara tidak langsung. Okey, dengan sehubungan itu juga guru-guru dapat praktikkan dalam penggunaan grade seperti baik, memuaskan dan teruskan usaha seperti boleh bagi komen. Jadi daripada maklum balas itu akan menaikkan lagi semangat pelajar itu untuk membuat setiap pentaksiran. Okay, seterusnya idea baru yang diketengahkan yang ketiganya adalah guru-guru memastikan instrumen pembelajaran. Okey, daripada sini dapat dipraktikkan secara praktikal kerana guru tidak hanya membina instrumen pentaksiran yang sedia ada, tetapi mereka juga boleh menggunakan buku di pasaran sebagai instrumen pentaksiran di bilik darjah dan memastikan instrumen yang digunakan itu adalah menepati objektif pengajaran pada hari tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Usna binti Wan Hussein. Saya akan menerangkan soalan nombor 3, iaitu adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala itipati utama, pendapatan, pembincangan dan hujahan dalam artikel ini? Jelaskan. Berdasarkan soalan ini, kami bersetuju dengan segala itipati utama dalam artikel ini. Mengapa kami bersetuju dengan segala itipati utama dalam artikel ini? Kerana yang pertama, tahap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Ia menerangkan bahawa guru-guru mempunyai pandangan yang optimis tentang pelaksanaan PBD kendiri kerana guru-guru menilai murid sendiri dengan nilai yang tinggi pada ketiga-tiga peringkat pelaksanaan PBD. Hal ini demikian di mana guru-guru bukan sahaja menyediakan diri secara fizikal, mental dan emosi, malah mengukuhkan kemahiran pentafsiran masing-masing dalam tugasan harian. Yang kedua, pembezaan antara pelaksanaan PBD dan pengalaman mengajar guru menunjukkan bahawa pelaksanaan PBD tidak beza mengikut pengalaman mengajar guru di SJKC daerah Hulu Langak, Selangor. Kajian Rawi Kumar berpendapat bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar dan amalan pentafsiran guru. Guru novis dan guru berpengalaman berupaya dan sudah bersiap sedia untuk menjalankan pentafsiran secara efektif. Menurut kajian Mazlini Adnan dan Nok Fazilah Lawati Abdul Kadir berkata di Malaysia yang menunjukkan tiada perbezaan
yang signifikan dalam amalan pentafsiran guru berdasarkan pengalaman mengajar guru. Dalam jurnal ini juga menyimpulkan bahawa tiada hubungan yang signifikan antara kaedah pentafsiran guru dengan pengalaman mengajar guru. Oleh itu, guru perlu merancang dan mengubah suai kaedah pengajarannya serta mengetahui cara keberkesanan pengajarannya. Nombor 3. Hubungan antara pelaksanaan pentafsiran bilik darjah guru dan prestasi murid. Pentafsiran merupakan alat atau teknik untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan pembelajaran murid. Dalam kajian ini menunjukkan pentafsiran bukan hanya memainkan peranan sebagai alat pengukuran pembelajaran murid, tetapi juga sebagai alat untuk membantu pembelajaran murid. Oleh itu, pentafsiran yang paling sesuai digunakan untuk membimbing penambahbaikan murid dalam pembelajaran ialah kuis, ujian, tugasan, penulisan. Selain pentafsiran yang sering dijalankan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran atau PDP. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, saya Wan Rawaidah dan dia binti Muhammad Nazri akan menerangkan untuk soalan yang keempat. Secara keseluruhannya, apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini? Nyatakan sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Jelaskan. Berdasarkan pembacaan jurnal tersebut, penilaian keseluruhan tentang penyampaian idea dalam artikel tersebut boleh dikatakan sangat baik dari segi kefahaman pembaca terhadap kajian yang dilakukan. Walau bagaimanapun, dari segi praktikal terdapat sedikit maklumat yang kurang jelas dalam populasi kajian. Yang mana populasi kajian ini adalah terdiri daripada keseluruhan guru yang mengajar di SJKC daerah Hulu Langat Selangor. Walau bagaimanapun, jumlah populasi sebenar tidak dinyatakan dalam jurnal artikel kajian ini. Selain itu, artikel jurnal tidak menerangkan dan menentukan dengan jelas sebab atau permasalahan yang wujud dalam populasi yang telah dipilih. Hal ini demikian menyebabkan fakta untuk menyelesaikan permasalahan kajian tidak dapat dinyatakan dengan kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Anis binti Zainal Abidin. Matric number 4124-162. Okey, cadangan untuk mengembangkan idea dalam artikel ini adalah seterusnya, berdasarkan pembacaan jurnal ini, guru banyak mempraktikkan maklum balas secara lisan apabila murid-murid didapati mempunyai persoalan berkaitan dengan latihan. Oleh itu, guru seharusnya memberi komen secara bertulis terhadap tugasan murid walaupun guru yakin dan percaya bahawa penggunaan komen secara bertulis terhadap tugasan murid memberi kesan yang ketara dalam meningkatkan pembelajaran murid. Seterusnya, terdapat 2 daripada 7 orang guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Negeri 9 tidak mengikut ketetapan panduan pelaksanaan PBD dengan melaksanakan pentaksiran perskoran murid secara purata. Seterusnya, 2 orang guru ini dia menyuruh ketua kumpulan untuk menerangkan hasil perbincangan selepas sesi perbincangan tamat. Oleh itu, guru perlu memberi skor pentaksiran secara individu kepada murid kerana potensi murid berbeza antara satu sama lain.